Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan. Dan disebabkan shadow ban kepada ramai pihak ni masih berterusan, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, iaitu Regi JC Rita Udin, untuk pemberitahuan terkini. Baik, balik kepada isu bekas sekarang bergelar bekas KP JCOM, Dr. Agus, yang ditularkan dan kemudian menjadi bahan sensasi di dalam media sosial dan sebagainya lah. So seperti yang saya bagi mereka yang belum menonton ulasan saya berkenaan dengan mengapa perlunya kerajaan berhati-hati dengan apa jua kenyataan yang dibuat, jika tidak ada jawapan, anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi JC Rita Udin dan tonton live saya awal tadi. So sepintas lalu, apa yang terkandung dalam video tu benar atau tidak dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Saya tak minat benda-benda macam ni lah. Cuma agak jelik, agak geli lah. Tetapi saya tak minat. Betul atau tidak pun saya tak minat. Itu biar pihak yang berkaitan jawab. It's not none of my business. Ya, siapa terlibat, siapa tak terlibat pun saya tak minat. It's none of my business. Tetapi cuma watak di dalam video tu mirip Dr. Agus. Dan kalau saya secara peribadi nampak bukan mirip, tetapi memang nampak wajah dia macam berpadanan terus dengan Dr. Agus. Adakah ianya Dr. Agus atau bekas KP JCOM, itu pun saya tak tahu dan saya tak minat nak ulas. So tang mana minat saya? Minat saya seperti dalam video yang lepas ialah apa yang harus diperkatakan dan apa yang tidak wajar diperkatakan. So jika kerajaan ada jawapan, baru jawab. Jika tak ada jawapan, tak payah nak jawab. Contohnya saya dah ulas, menteri buat kenyataan pada awalnya bagus. Dr. Agus sudah letak jawatan dan dia dan sebagainya. Oh, itu bagus. Tapi apa yang dia kata selepas itu pelik. Dia tak ada kaitan dengan JCOM, dia tak ada kaitan dengan kerajaan. Bagi saya itu pelik lah. Ini hanya akan menimbulkan syak orang. Dan kemudian kenyataan PKR yang tak perlu sebenarnya. Oh, jangan tularkan video yang mengaibkan. Dia dah mengaku video tu mengaibkan. Dia tak nafi, dia tak kata oh itu bukannya video betul dan sebagainya. So buat apa dia cakap? Buat apa PKR cakap? Jadi menimbulkan syak bahawa benda ni ada orang nak lindungi dia dan sebagainya. So basically you should know when to talk, you should know when not to talk. Okay. Ini masalah dengan pentadbiran ni, terus terang. Tim media dia dan sebagainya, they don't know when to talk. Okay. Kemudian saya menonton, masa saya ulas tadi, ya, saya pun beritahu siapa sebarkan sumber dan sebagainya pun none of my business. Saya pun tak mau ambil tahu, dan malah saya bila ada orang minta where is the video pun, saya kata saya tak tahu, because saya tak kongsi. Tetapi saya ada menonton sidang media Dr. Agus kerana saya sudah syak akan berlaku penambahburukan. Maknanya I know something told me they are going to mess it up. Dan jangkaan saya tepat, they messed it up. Sebenarnya sidang media Dr. Agus tu satu kesilapan. Ia menimbulkan lebih banyak soalan, ia memberi ruang kepada lebih banyak syak berbanding dengan dia duduk diam. Tambah pula dia duduk situ dan dia bawa seorang lelaki yang bernama Wahab yang dikaitkan. Ada pihak yang mengaitkan lah, dia tular di video media sosial ada seorang bernama Wahab dan sebagainya, dibawa kat sana. Okey. Kemudian benda yang disebut ada percanggahan sedikit, dan malah pemberita wartawan yang berada di sana pun
kedengaran berkata ada percanggahan, dan memang saya pun bila dengar saya nampak ada percanggahan. So tahniah kepada wartawan itu kerana berjaya memberitahu secara tepat pada sidang media tu ada percanggahan semasa sesi soal jawab. Ya, saya tonton di berita harian lah, live, sidang live. So my comment is, number one, kalau dia pun nak buat sidang media, keep it short. Sidang media ni 1 jam. 1 jam. Okay. Number two, pelik sikit bila sidang media tu Dr. Agus ada sana dan seorang lagi yang dikaitkan pun ada sana. Dan kalau kita lihat sidang media tu lebih kurang berdasarkan kenyataan Dr. Agus dan berdasarkan kenyataan lelaki bernama Wahab tu dan pertanyaan media dan sebagainya, lebih kurang sudah ada pengakuan bahawa communication antara Dr. Agus dan pihak yang diwar-warkan itu, Wahab ke siapa ke, berlaku. Maknanya secara tidak langsung menerusi sidang media tu, kalau anda lihat penuh, they admitted that itu Dr. Agus dan itu adalah Wahab. Cuba tonton balik, beritahu saya bahawa saya salah. They have more or less admitted, ya, that itulah mereka. Maknanya dalam video tu secara tidak langsung sudah ada pengakuan itu Dr. Agus dan itu Wahab. Okey. Dan nombor 3, menurut lelaki yang kedua tu, saya kira nama dia Wahab lah, saya tak tahu. Dia berkata ada seorang bernama H ke siapa ke minta rakam benda tu menerusi WhatsApp. Kemudian dia kata tak ada, dia rakam tanpa audio, jadi video tu diedit. Okey. Kemudian dia ditanya, macam mana boleh rakam video menerusi WhatsApp tanpa audio? Dia nampak terpegun sebentar. Actually soalan itu betul. How do you record menerusi WhatsApp satu video perbualan yang tak ada audio? Nombor 4, kemudian dia berkata edit. Okey, saya pun balik tengoklah. Saya nak tengok edit ke tidak. Well, pandangan peribadi saya lah. Kalau kita lihat pergerakan bibir dan suara dan sebagainya, it's matching. Itu peribadi saya lah. Tapi saya tak minat nak, saya tak tahu ianya betul atau tidak. Tapi nampak betul. Itu pandangan saya. Saya tanya 3-4 orang, betul. But anyway, itu bagi orang siasat lah. Dan kemudian so dia kata ada orang minta dia rakam, dan dia ni pegawai baru, budak baru dalam JCOM. Okay, dia budak baru dan ada orang minta dia rakam. So ini lebih kurang macam seolah-olah mencadangkan ada usaha untuk memerangkap Dr. Agus kot. I don't know. Tapi itu bayangan yang diberikan lah menerusi sidang media. Because sidang media ni adalah kepada umum, kepada kita. Jadi rakyat boleh komen. It is not, kalau benda tu peribadi, you don't do sidang media. Bila you buat sidang media dan war-warkan dan berita harian bawa dan sebagainya, itu adalah kepada umum. Utusan bawa itu kepada umum. Jadi umum boleh komen lah. Jadi umum ada masing-masing dapat gambaran. So gambaran saya seolah-olah budak ni mencadangkan dia ada usaha perangkap Dr. Agus. Kemudian dia ditanya pula, mengapa, adakah biasa lazim awak berkomunikasi dengan ketua awak? Dia kata ya, dulu bos-bos dia pun dia selalu berkomunikasi. Jawapan tu macam pelik lah. Okay? Itu gambaran yang saya dapat lah. Dan macam-macam lagi lah, saya tak nak masuk. Ada percanggahan. So keseluruhannya sidang media ni satu kesilapan. Itulah saya kata, cakap bila perlu. Ia bukan bantu, ia memburukkan lagi keadaan. Kalau saya di luar sini, you have to know what's going on the ground. Korang kena tahu what is going on the ground. On the ground, tanya 10 orang, 10 pun tak percaya. Lebih-lebih lagi lepas sidang media tu. You have to know what's going on the ground.
So I think that sidang media was a joke. It was very badly organised. Sidang media yang patut, jika ia pun nak buat penafian, keluar dan buat penafian dan kata ini ada manipulasi ke, ataupun ia bukan seperti yang diviralkan dan kami akan serah kepada pihak berkuasa. Noktah. Noktah. That's it. So sekali lagi saya beritahulah, sama macam kes Liberal International tu, saya tegur. Saya kata pentadbiran ni perlu faham bila nak bercakap dan bila jangan bercakap. Dan ini adalah kegagalan tim media, penasihat media, tim komunikasi dan penasihat komunikasi. So ini membuat saya bertanya-tanya, macam mana mereka ni boleh ketuai JCOM? So itu sahajalah komen saya. Ya. Di sidang media adalah kepada umum. Jadi umum boleh beri feedback. Okay. So babak video tu betul ke tidak ke apa, itu saya tak mau ambil tahu. Cuma bila sesuatu begini, yang sebegini sudah berlaku, don't make matters worse for yourself. Jangan burukkan lagi keadaan untuk diri anda. Jadi mereka, saya lihat pentadbiran ni, dia aibkan diri sendiri. Dia aibkan diri sendiri kerana tidak tahu apa harus dikatakan dan tidak tahu bila nak cakap, bila jangan cakap. Entahlah, itu pendapat saya ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.